dia Murasim, tempat yang berhampiran dengan Makkah. Kalau sekarang disebutkan dengan nama Mina Muhassir. Siapa yang pernah pergi haji mesti tahu. Mina Muhassir diberitahu bahawa di situlah tempat Abrahah pasang, dia menempatkan semua kem tentera dia kat situ sebelum masuk serang Mekah. Dan di situ jugalah Allah takdirkan burung ababil datang menyerang dia dan tentera-tentera dia sampai semua sekali mati. Jadinya kita dah belajar berkenaan dengan cerita tersebut dan kita pun dah tahu. Maka surah Al-Fil ini turun pada zaman Nabi SAW. Waktu itu orang-orang masyarakat Arab Quraisy dah sememangnya berada dalam keadaan yang sangat rosak. Teramat-amat rosak. Sampaikan tahap cerita berkenaan dengan ababil, mereka putar belikkan. Apa yang dia sebut? Dia sebut pada anak cucu mereka. Dia sebut pada anak cucu dia, dia kata Abrahah ini, kan kita belajar sirah masa kita sekolah dulu. Kita dah tahu masa zaman Nabi, masa Nabi dah mula remaja, Nabi dah mula dewasa, Nabi dah umur 40, sebelum Nabi kenabian, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, di sekeliling Kaabah itu ada sebanyak 360 berhala. Kita mesti tahu semua tu kan. Kita tahu cerita berkaitan dengan tersebut. Maka masyarakat Arab Quraisy yang dah rosak pada waktu tu, mereka sebarkan cerita pada anak-anak, pada cucu mereka, pada kawan-kawan bahawa dulu Abrahah kena serang, dia dulu dihancurkan oleh Tuhan adalah berkat daripada adanya berhala-berhala yang kita sembah hari ini di sekeliling Kaabah. Jadi sebab tu dia mula lupa diri. Mereka putar belikkan sejarah. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Fil sebagai teguran pada masyarakat Arab Jahiliyah supaya fakta sejarah jangan kamu putar belikkan. Cuba kamu ingat balik siapa yang selamatkan bangsa kamu ni. Siapa yang selamatkan Kaabah hari ini, Mekah sampai sekarang jadi suatu bumi yang makmur, jadi suatu bumi yang aman. Jadi sebab tu turunnya surah Al-Fil sebagai teguran kepada masyarakat Arab Jahiliyah yang sememangnya dah berada dalam kesyirikan, yang berada dalam kerosakan yang tersangat-sangat. Jadi sebab tu muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa pengajaran, saya ulang baliklah, kita sebut balik daripada mula. Hari itu saya pun dah tak ingat saya sebut berapa dah pengajaran hari itu. Jadi tak apalah, sebagai ulang kaji semula, kita tak baca lagi dah tafsirnya sebab kita dah baca. Kita terus pada tadabbur berkenaan dengan surah Al-Fil. Jadi terdapat beberapa pengajaran yang kita boleh belajar daripada surah Al-Fil. Cuma sebelum tu sama-sama kita membaca surah Al-Fil insya-Allah dan juga terjemahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ayat pertama, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah? Bukankah telah dia jadikan daya upaya mereka itu pada sia-sia? Dan dia telah mengirimkan ke atas mereka burung-burung yang berduyun-duyun. Ayat keempat, yang melempari mereka dengan batu siksaan. Kemudian ayat kelima, lalu dia jadikan mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat. Baik. Jadi begitulah berkenaan dengan terjemahan daripada surah Al-Fil. Surah Al-Fil ada berapa ayat? Ada 5 ayat saja. Ada 5 ayat saja dan ulama-ulama juga tidaklah banyak menafsirkan berkenaan dengan surah ni. Tetapi banyak pengajaran. Ini kita boleh belajar daripada cerita berkenaan dengan Abrahah. Jadi antara yang kita boleh belajar daripada surah ini, yang pertamanya ialah saya tulis kat sini, Abrahah akan berulang. Abrahah akan berulang. Yang mana boleh mungkin ada yang boleh tolong catatkan dekat ruang komen, tulis yang dia punya kepala dia saja kan, kepala dia saja. Kalau yang nak catat dia punya isi pun tak ada masalah, silakan insya-Allah. Baik, yang pertama, Abrahah akan berulang. Kita belajar sirah, kita belajar berkenaan dengan sejarah, kita tahu Abrahah telah pun mati dan tentera-tentera dia telah pun mati. Tetapi walaupun Abrahah sudah mati,
keabrahan. Belum lagi mati. Apa maksudnya? Apa maksud keabrahan itu? Maksudnya adalah penyakit yang berada dalam hati kita yang sama semacam mana penyakit yang ada dalam hati Abraha. Cuba kalau kita perasan, kita belajar hari tu cerita berkenaan dengan Abraha. Seingat saya lah, saya cerita berkenaan dengan Abraha tu tak silap saya ambil masa dalam dekat 2 minggu. 2 minggu kelas kita. Barulah habis cerita tentang sejarah macam mana Abraha nak pergi serang Kaabah. 2 minggu baru habis. Tetapi kenapa dalam surah Al-Fil Allah cuma menceritakan, Allah datangkan cerita Al-Fil ini cuma 5 ayat saja. Pendek je. Allah tak sebut pun jadi kat mana. Allah tak sebut pun kenapa Abraha nak pergi serang Kaabah. Allah tak sebut pun siapa yang terlibat dalam peperangan, dalam pergerakan tentera Abraha. Dan Allah juga tak sebut bila jadi. Allah tak sebut berapa ramai tentera Abraha. Allah tak sebut berapa banyak gajah yang datang. Cuma apa yang Allah sebut? Yang Allah sebut adalah perancangan Abraha nak pergi serang Kaabah. Dan dalam perjalanan Allah takdirkan, Allah hantar burung-burung ababil menghancurkan dia. Bila mana Allah hantar burung ababil itu menjadi bukti bahawa perancangan jahat dia adalah gagal. Kemudiannya Allah hancur dan binasakan mereka dengan cara batu yang dibawa daripada neraka menghentam mereka. Itu saja. Allah tak sebut secara detail macam yang kita belajar sebelum ni. Jadi kenapa? Kerana Allah nak beri isyarat pada kita tarikh, berapa jumlah tentera, kemudiannya berapa banyak harta yang dibawa, apa niat dia nak pergi serang Kaabah. Benda itu penting untuk kita tahu. Tetapi yang lebih penting untuk kita belajar daripada surah Al-Fil ini adalah Allah nak ajar pada kita, jangan jadi macam dia. Itu benda paling penting. Kamu tak ingat berapa bila jadi, kamu tak ingat berapa jumlah tentera dia, tak apa. Benda tu tak berapa penting. Yang lebih penting pada kamu adalah kamu kena belajar. Kamu kena belajar kenapa Allah hancurkan dia. Kamu kena belajar kenapa Allah turunkan surah Al-Fil ini 5 ayat. Allah suruh kita belajar itu. Kalaulah kata Allah suruh kita utamakan sirah dia, Allah suruh kita utamakan sejarah dia, dah mesti, saya pasti yakin surah Al-Fil ini boleh jadi mungkin datang dalam 1 juzuk, 2 juzuk. Sebab kalau semata-mata Allah nak cerita sejarah dia. Tapi Allah tak cerita. Allah cuma cerita dalam bentuk 5 ayat saja. Kenapa? Kerana Allah nak suruh kita belajar jangan ada penyakit yang sebagaimana ada dalam hati Abraha. Apa penyakit dia? Penyakit yang mencintai dunia. Penyakit cintakan dunia. Ingat tak masa kita belajar kenapa Abraha nak pergi serang Mekah? Dia kata yang kita belajar dulu antara sebabnya adalah kerana dia nak balas dendam, kerana ada utusan dia dibunuh. Kemudiannya kerana dia nak balas dendam kerana ada orang Mekah yang pergi buang air. Yang payah sebut buang air kan. Sebut pergi berak dalam istana yang dia buat. Cuma benda itu hanyalah sebagai kita kata benda yang alasan rekaan saja. Sebenarnya dia betul-betul nak pergi serang Mekah adalah kerana dia dengki. Waktu itu adalah kerana Mekah pada waktu itu menjadi suatu tempat, menjadi tempat tumpuan orang-orang Arab untuk singgah buat haji. Baik, kita bayang Mekah ni nanti kita akan cerita detail dalam surah yang selepas ni, surah Quraisy. Mekah dia duduk di tengah-tengah jalan dagang orang Arab. Orang Arab dulu biasanya, masyarakat Arab, biasa dia akan pergi berdagang, pergi ke Syam. Pertamanya pergi ke Syam, ke selatan. Kemudian dalam masa yang sama dia juga pergi ke utara. Utara ni adalah Yaman. Jadi Mekah duduk di tengah-tengah. Mekah duduk di tengah-tengah. Semua masyarakat Arab yang datang daripada Syam, mereka yang datang daripada Syam nak pergi ke Yaman, dia akan singgah di Mekah dulu buat haji. Sama jugalah orang-orang yang datang daripada Yaman nak pergi ke Syam, dia juga akan singgah di Mekah yang berada di tengah-tengah untuk buat haji. Jadi bila mana laluan, boleh bayang contoh garis lurus, Mekah duduk tengah-tengah. Bila mana pedagang duduk selalu lalu, maka pada waktu itu Mekah menjadi suatu pusat ekonomi yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat rancak pada waktu itu. Jadi masa itulah Abraha ni dilantik oleh kerajaan Rom sebagai wakil governor, menjadi menteri besar di Yaman. Waktu tu dia dengki kerana tengok Mekah ni orang buat haji kat situ. Bila mana semua orang-orang Arab buat haji, semestinya ekonomi jadi baik. Bila mana ekonomi jadi baik, itu menyebabkan dia tengok Yaman ni agak kemunduran dari sudut ekonomi. Jadi artinya apa? Dia dengki berkenaan dengan harta yang
harta yang didapati, yang diperolehi oleh masyarakat Arab di Mekah, maka oleh sebab itulah dia nak kemewahan ekonomi itu dialihkan ke Yaman. Dalam masa yang sama dia juga nak orang buat ibadah haji itu juga dialihkan ke Yaman. Sebab tu dia buat istana nama Qulais tu. Konon-konon tak nak lagi dah orang buat haji kat Mekah. Jadi ini yang kita sebut penyakit Abraha. Penyakit yang berada dalam hati Abraha. Kemudian apa lagi yang berada penyakit yang berkenaan dengan Abraha? Cuba kita tengok kenapa Allah sebut dalam ayat pertama, alam tara kaifa fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah kata, tidakkah kamu tengok bagaimana kami jadikan, bagaimana Tuhan kamu menjadikan, bagaimana Tuhan kamu siksa ashabil fil. Allah kata orang yang mempunyai gajah. Kalau terjemahan paling tepat adalah tidakkah kamu tengok bagaimana Tuhan kamu menghancurkan sahabat kepada gajah. Allah gunakan perkataan ashabil fil. Kenapa Allah tak guna arbabil fil? Allah guna perkataan sahabat kepada gajah. Sepatutnya dalam bahasa Arab dia ada perkataan penunggang gajah, iaitu perkataan arbab. Arbab itu artinya penunggang gajah. Tapi kenapa Allah tak kata penunggang gajah? Sebaliknya Allah kata sahabat gajah. Kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu pada kita, cuba tengok apa perangai gajah. Gajah ni kalau kita baca dalam sains, dia binatang yang kuat, tapi juga antara binatang yang pemalas. Kerja dia apa? Kerja dia akan banyak tidur. Kemudiannya kerjanya hanya banyak makan. Kemudiannya dan antara kerja dia lainnya adalah dia hanya akan menjaga kaum dia sendiri. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dah kata Abraha ini adalah sahabat kepada gajah, seolah-olah Allah nak bagi tahu pada kita, kamu wahai manusia yang baca surah Al-Fil ini, jangan jadi macam Abraha. Kenapa? Kerana Abraha ni perangai dia sebiji macam gajah. Kerjanya hanya fikir kemewahan, hanya fikir makan, hanya fikir kekuasaan, hanya fikir nak tidur. Itu saja, sebiji macam gajah. Maksudnya apa? Hidupnya sentiasa mencintai material. Tak pernah fikir nak cinta Allah. Tak pernah fikir, hatinya tu tak pernah fikir macam mana aku nak jadi hamba Allah yang baik. Macam mana, apa sebenarnya hakikat penciptaan aku sebagai manusia. Tak pernah fikir. Yang dia fikir tiap-tiap hari, aku nak makan apa hari ni, aku nak beli kereta apa, aku nak beli rumah banyak mana, apa lagi, gelang emas mana lagi yang aku belum beli. Itulah dia perangai Abraha. Perangai yang sentiasa memikirkan cinta dunia. Hubbud dunia wa karahiyatil akhir. Cintakan dunia dan dalam masa yang sama takutkan akhirat. Kita bencikan akhirat. Ini dia perangai Abraha. Jadi sebab tu pengajaran pertama ke Abraha ini akan berulang. Kita manusia, kita banyak buat salah dengan Allah. Kita manusia, saya tak kata orang lain. Kadang saya sendiri pun kadang-kadang kita selalu fikir kan, orang lain pakai Mercedes, kita pakai kereta biasa-biasa kan, mungkin pakai kancil. Orang lain duduk rumah ada sampai 3-4 tingkat kan. Orang lain ada gelang emas berduyun-duyun, kita ni apa pun tak ada kan. Ada rantai basikal ada lah kan. Tapi nak beza dengan orang lain. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu pada kita, itu bukanlah apa yang Allah nak daripada kita. Allah tak nak kita fikir benda tu pun. Allah nak suruh kita fikir bagaimana kamu nak jadikan diri kamu untuk dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita dah belajar surah Al-Asr wal Asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sentiasa akan berada dalam kerugian kecuali orang yang jaga 4 perkara. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita dah belajar daripada surah Al-Asr apa erti untung yang sebenarnya. Bagaimana nak jadi manusia yang untung berada dalam dunia? Pertamanya kena beriman. Bila mana dah beriman, banyakkan amal soleh. Bila mana dah banyak amal soleh, wa tawasaw bil haqqi. Bila mana kamu dah jadi orang yang baik, pesan pada orang lain, jadi baik juga macam mana kamu jadi baik. Kemudiannya bila mana dah buat yang ketiga, datanglah perkara yang keempat, kamu kena pesan pada diri, pesan pada orang lain yang nak buat baik, kena sentiasa sabar dalam hati. Sebab nak jadi orang yang baik, sentiasa didatangkan dengan ujian yang pelbagai. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita, barulah kamu akan jadi untung. Kaya kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah berdasarkan pada 4 ciri-ciri yang disebutkan dalam surah Al-Asr. Bukan kekayaan itu dinilai dari sudut harta, dinilai dari sudut kemewahan. Itulah perkara yang ada dalam kepala otak Abraha, dan sebab itulah akhirnya Allah binasakan orang-orang yang
berperangai macam Abrahah. Cuba tengok, Abrahah pada asalnya cintakan dunia. Bila mana dengan cintakan dunia itulah datangnya sifat nak tindas orang lain. Datangnya sifat nak hancurkan Kaabah. Maka akhirnya dengan rasa tak puas hati, dengan rasa cintakan dunia, dia dapat manfaat tak? Tak dapat manfaat. Akhirnya Allah hancurkan dia sehancur-hancurnya, sebinasa-binasanya. Sampailah Allah rekodkan cerita dia dalam Quran. Bererti Allah betul-betul suruh kita ambil pengajaran, jangan hanya sekadar baca, jangan kamu jadi macam Abrahah. Jadi itu berkenaan dengan pengajaran yang pertama daripada surah Al-Fil. Kemudian pengajaran yang kedua adalah lemahnya manusia di hadapan fitnah harta dan kekuasaan. Lemahnya manusia di hadapan fitnah harta dan kekuasaan. Baik, kita tengok pada ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah telah Allah Subhanahu wa taala jadikan daya upaya mereka itu pada sia-sia. Kita tengok perkataan kaidahum. Maksud kaidun ini adalah tipu daya yang mana mereka asalnya Abrahah ini dia tipu semua tentera-tentera dia. Dia kata pada tentera dia, jom kita pergi serang Mekah. Kenapa? Kerana ada orang dah berak dalam istana yang kita buat. Jom kita pergi serang Mekah, kita runtuhkan Kaabah. Kenapa? Kerana utusan yang kita hantar telah dibunuh oleh orang Mekah. Jadi dia seru semua tentera-tentera dia untuk pergi serang Kaabah kerana alasan itu. Sebenarnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat kedua daripada surah Al-Fil itu bukanlah sebab utama kenapa Abrahah nak pergi runtuhkan Kaabah. Sebab utama Abrahah nak pergi runtuhkan Kaabah adalah bagaimana yang kita sebut tadi, adalah kerana Abrahah dah termakan dengan penyakit cinta dunia. Dia dengki dengan kemewahan dan kemajuan ekonomi yang berada di Mekah, maka oleh sebab itulah dia nak pergi runtuhkan Kaabah dan cuba nak alihkan ekonomi tersebut pergi ke Yaman. Jadi kan macam tadi saya sebut, Abrahah ini jadi governor di Yaman. Dia ni wakil kepada kerajaan Rom. Jadi seolah-olah kononnya dia nak balas jasa baik orang-orang Rom. Rom ni antara kuasa yang terbesar pada zaman tu. Kononnya dia nak balas jasa baik Rom kerana lantik dia jadi governor kat Yaman. Maka dia janji pada kerajaan Rom, aku akan buktikan pada kamu kemewahan dan kemajuan ekonomi yang berada di Mekah ini. Aku akan pusingkan dia pergi ke Yaman. Konon-kononnya macam nak balas jasa lah. Kononnya macam nak balas jasa. Cuba tengok jahatnya Abrahah. Niat sebenar dia tak bagi tahu pun pada tentera-tentera dia. Niat sebenar dia kenapa dia nak pergi serang Kaabah. Sebenarnya niat dia adalah kerana dia dah terlalu cinta, hatinya cinta pada dunia, cintakan pada harta. Maka oleh sebab itulah akhirnya diri dia sendiri termakan dengan tipu daya dia. Diri dia sendiri termakan dengan jahatnya perancangan dia. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia sehina-hina manusia. Sebab tu kita kata harta ni benda yang selalu melemahkan jiwa manusia. Selalu, kadang-kadang kita terpesong dengan banyaknya harta. Dengan harta kita mula fikir bagaimana nak selalu berhibur dengan harta lah. Sebab tu Nabi sendiri pernah berdoa. Nabi minta pada Allah supaya Allah hidupkan Nabi berada dalam keadaan miskin. Tetapi adakah Nabi miskin? Tidak. Nabi kaya. Nabi sangat-sangat kaya. Tapi Nabi memilih untuk berada dalam keadaan miskin. Kerana apa? Kerana kekayaan, kebiasaannya selalu memesongkan hati kita daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita susah, manusia sampai bila-bila. Hakikat manusia, bila susah baru dia ingat Tuhan. Betul tak? Kadang-kadang kita senang, kita lupa Allah. Bila kita dah susah, bila kita dah sakit, dah terbaring, kita tak boleh nak buat apa, baru kita ingat Allah. Sejahat-jahat mana kalau katalah orang yang tak percaya Allah, geng-geng etis kan, geng-geng etis, cuba tanya dia, bila kamu susah, siapa kamu cari? Dia mesti akan cari Allah. Sebab fitrah penciptaan kita manusia ni Allah jadikan kita sentiasa memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak pernah memerlukan harta dunia. Bukanlah bererti janganlah pula sampai tiba-tiba berhenti kerja, bukan. Maksudnya biarlah jangan sampai harta yang kita ada menyebabkan kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita ujian harta, Allah bagi kita kesenangan, kemewahan. Sepatutnya benda tu menjadi alat untuk kita sampai lebih dekat dengan Allah. Tapi kalaulah kemewahan yang kita ada
menyebabkan kita lebih jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena muhasabah diri balik. Sejauh mana, bagaimana sebenarnya kita gunakan nikmat yang Allah bagi itu, adakah untuk kita jadi hamba Allah yang taat ataupun untuk kita jadi hamba Allah yang derhaka. Jadi sebab itulah harta ini sentiasa akan jadi fitnah yang berjaya menumbangkan diri manusia. Jadi itu yang kedua. Kemudian pengajaran yang ketiga, pengajaran yang ketiga daripada surah Al-Fil ini ialah fizikal yang kuat bukan segala-galanya. Fizikal yang kuat bukan segala-galanya. Baik. Kita tengok pada ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada mereka burung ababil yang berduyun-duyun. Burung yang berduyun-duyun. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan burung ababil. Pertamanya, burung yang menghancurkan tentera Abrahah itu namanya bukan ababil. Tapi kenapa kita panggil ababil? Kerana dalam bahasa Arab, sesuatu burung yang banyak ataupun binatang yang datang dalam bentuk bergerombolan, segerombolan banyak beratus-ratus ribu, datang banyak-banyak, itulah disebutkan sebagai ababil. Ababil ni perkataan bahasa Arab yang memberi erti bahawa sesuatu yang datang dalam bentuk yang banyak. Adapun kalau kita tanya burung apa yang datang pada waktu tu, ulama-ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan burungnya itu rupanya macam kelawar. Ada yang kata rupanya macam burung yang kebiasaan kita tengok. Jadi ulama berbeza pandangan dan tak ada satu pandangan yang tepat pun yang tahu burung apa yang bawa batu daripada neraka tu, tak ada. Jadi istilah ababil, kalau anak-anak tanya, kita boleh cerita kenapa nama ababil adalah kerana burung yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar, burung yang Allah hantar untuk hancurkan tentera Abraha itu datang dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Baik, kenapa kita datang ayat ketiga ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan burung ababil? Kita dah tahu burung ababil inilah yang bertindak menghancurkan keseluruhan tentera Abraha, termasuk ketuanya sekali. Jadi kalau kita tanya dalam banyak-banyak binatang, kenapa Allah pilih burung? Kenapa Allah pilih burung daripada banyak-banyak binatang? Baik, ingat balik kepala pengajaran saya sebut tadi, fizikal yang kuat bukan segala-galanya. Jadi soalan yang kalau kita baca ayat ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala hantar burung untuk hancurkan tentera Abraha. Soalannya, kenapa Allah hantar burung? Kenapa Allah tak hantar binatang lain? Kenapa burung yang dipilih? Sedangkan banyak lagi binatang-binatang yang kuat selain burung. Burung ni binatang yang sangat lemah. Elastik pun mati. Kadang kita sepak dia pun mati. Tapi banyak lagi binatang lain. Adanya harimau, ada singa, kemudiannya banyak-banyak lagi benda lah, dinosaur ke, naga ke. Tapi kenapa Allah pilih burung sebagai menjadi perantara yang Allah wakilkan dia untuk hancurkan tentera Abraha? Kenapa? Burung ni dah lah kecil. Tak mampu pula nak buat apa-apa. Dulu kalau kita ingat masa cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dulu, burung ni pernah cuba nak tolong Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim pernah nak kena bakar dengan Raja Namrud, dia datang daripada jauh, bawa air sikit-sikit, cuba nak matikan api. Berjaya tak? Tak berjaya, sebab dia lemah, sebab dia burung yang kecil. Jadinya, jawapan kepada soalan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar melalui peristiwa ini, orang yang bangga dengan kuantiti, orang yang bangga dengan kekuatan fizikal, dengan kehebatan kekuasaan tentera dia, dengan banyaknya peralatan perang mereka, akhirnya Allah mampu musnahkan mereka dengan selemah-lemah binatang. Boleh saya ulang balik? Allah nak suruh kita belajar daripada ayat ketiga ni, manusia yang bangga dengan kekuatan, yang bangga dengan banyaknya tentera, bangga dengan hebatnya alatan perang, akhirnya Allah musnahkan mereka dengan selemah-lemah binatang. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat berkuasa dalam menghancurkan manusia. Cuma sebab tu jangan pernah cabar kekuasaan Allah. Abraha hidup dia sentiasa cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca sirah, kalau ingat balik apa kita cerita gitu, bila mana dia dalam perjalanan dah hampir-hampir nak sampai dekat Mekah, waktu dia jumpa dengan atuk Nabi SAW, Abdul Muttalib. Apa dia sebut pada Abdul Muttalib? Kalau katalah Tuhan kamu nak jaga Kaabah ni, aku rasa Tuhan kamu pun takut dengan banyaknya tentera aku.
Tengok betapa jahatnya Abraha, dia cabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah cuma hancurkan dia dengan datangkan burung yang banyak saja. Allah datangkan burung. Burung ni benda yang sangat-sangat lemah. Akhirnya dia mati dengan jasanya burung. Cuba tengok balik sejarah daripada cerita lain. Siapa lagi antara orang yang jahat? Antara orang yang jahat adalah Firaun. Firaun mati dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala benam dia dalam laut. Itu saja. Laut kan, air saja. Allah matikan dia dengan air. Jadi sebab tu kita belajar daripada cerita berkenaan dengan burung ababil ini. Manusia jangan kali-kali cuba cabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak sangat dah. Saya sedih kadang-kadang tengok realiti masyarakat kita hari ini. Realiti masyarakat kita dihidupkan, dinormalisasikan dengan budaya konsert sana sini. Kalau yang lagu-lagu nasyid ingat Tuhan tu pun tak apalah juga kan. Tapi ini budaya yang memang melampau-lampau kan? Macam hari tu anugerah juara ragu lah kan, kemudian konsert sana sini. Ni paling dekat ni bulan 3 ni. Yang paling dekat awal bulan 3 ni kan, konsert Blackpink kan. Saya tak ingat dah apa dia punya trademark dia. Saya tengok kat sesi minyak kan, Bond Pink apa benda dah. Saya kata masa tu saya jadi fikir, tuan-tuan dan puan, kita lagi 30 hari nak Ramadan. Kita lagi 30 hari nak Ramadan. Tapi kita, masyarakat kita dah dinormalisasikan, tak rasa Ramadan nak datang. Lagi dekat nak Ramadan, lagi banyak duk pulun konsert tu, konsert ni, konsert Blackpink, konsert BTS, apa semua jenis konsert dia ada. Ini yang kita sebut bahawa kalaulah orang belajar daripada surah Al-Fil, dia takkan cabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya makin dekat dengan Ramadan, makin kita persiapkan diri nak jumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang memang dinanti-nantikan semua orang. Sahabat-sahabat Nabi, hatta Nabi sendiri sekalipun, makin dekat dengan Ramadan, makin banyak amal ibadah. Tapi beza dengan kita kat Malaysia, makin dekat dengan Ramadan, makin banyak konsert. Makin banyak konsert. Sebab apa? Sebab kita takut kita kena pulun sebelum puasa ni. Sebab nanti bila puasa, kalau kita buat konsert, nanti kena kecam. So kita pulun awal-awal sebelum puasa. Ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang songsang. Sebab tu hari ni saya sendiri kecewa bila mana hari ni tidak ada suatu badan penguasaan, badan penguasaan yang mampu menyekat budaya-budaya yang macam ni. Sepatutnya kalau ada kesedaran kan, sepatutnya pihak-pihak berkuasa lah yang memainkan peranan untuk didik masyarakat dekat dengan agama. Macam hari tu dekat Mekah kan. Hari tu kita pergi ke Mekah, ada Mekah ni Saudi lah mudahnya. Mereka gunakan kuasa yang ada. Kerajaan gunakan kuasa yang ada untuk sekat manusia, untuk sekat masyarakat mereka daripada buat benda yang jahat. Antara contohnya apa? Kerajaan mereka gunakan kuasa dalam usaha nak didik masyarakat Arab Saudi supaya jangan tinggal solat, adalah dengan cara semua peniaga tak kisah mana-mana di Arab Saudi, masuk waktu azan mesti tutup kedai. Tak tutup kedai, dia akan kenakan saman yang tinggi, sangat-sangat tinggi. Ini kita kata kerajaan memainkan peranan untuk didik manusia dekat dengan agama. Berbeza dengan kita kat Malaysia, bila mana timbul berkenaan dengan konsert, kadang ada ustaz-ustaz yang marah kan, ustaz-ustaz yang tegur dalam Facebook, apa contohnya PU Said, kemudiannya Ustazah Asma Harun. Bila asatizah kita ni tegur, dia balik marah kita. Dia balik kata ini kebebasan manusia, kita tak boleh nak halang. Memang manusia bebas untuk berhibur, tapi ada batasannya. Itu yang perlu diambil penting. Perlu diutamakan. Sebab itulah hari ni masyarakat mula rosak. Yang macam hari ni yang paling latest hari ni, nak diharamkan pula khitan orang perempuan. Khitan baby perempuan, sunat orang perempuan nak diharamkan pula. Kan hari tu Ustaz Zaidul sampai mengamuk dalam kuliah dia. Kan kata kenapa orang kerajaan hari ni makin gila. Makin tak peduli dengan agama. Makin tak peduli dengan sensitiviti agama. Kerjanya yang dia nak ikut apa kata manusia, bukan nak ikut apa kata syariat. Kita hidup sampai bila-bila mesti berpaksikan syariat. Kalau hidup tak berpaksikan syariat, sampai bila-bila kita akan rosak. Kalau kita jumpa orang yang rosak, jumpa orang yang mungkin akhlaknya tak berapa baik, cuba tanya sejauh mana dia ikut syariat. Sejauh mana dia ikut apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Jadi sebab tu kita belajar daripada cerita berkenaan dengan ababil. Jangan pernah cabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali kamu cabar, kalau Allah nak takdirkan, Allah hantarkan ujian, Allah hantarkan bala kepada manusia, dia tak kena pada yang jahat tu je, dia kena pada semua orang. Jadi sebab itulah penting yang kita ada anak, kita ada cucu,
kita nasihatkanlah. Kalaulah pihak penguasa tak mampu nak sekat benda tu, dan mungkin mereka tak nak sekat, kita lah yang kena di perantara, jaga anak-anak isteri kita, jaga ahli keluarga kita, jangan sampai mereka dibebaskan, dibiasakan dengan benda-benda yang melalaikan. Kadang kita pula bagi izin. Yang lebih teruk kita sekali ikut dia pergi tempat tu. Itu lebih teruk. Jadi sebab tu kita belajar daripada surah Al-Fil ini bahawa jangan jadi macam Abrahah, yang mana Abrahah ini kerja dia sentiasa cabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah hancurkan dia. Sia-sia saja. Dia cuba nak hancurkan Kaabah, kemudian cuba nak rampas kemajuan ekonomi berada di Mekah, akhirnya hancur. Sia-sia belaka usaha dia. Dan kalau kita tengok balik, Abrahah bawa tentera seramai 60,000 orang. 12 ekor gajah perang. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala matikan hanya dengan burung saja. Jadi sebab tu kita kata fizikal yang kuat, tapi bila mana tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya akan jadi benda yang sia-sia saja. Tetapi berbeza kalau kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, tinggal apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, Allah akan sentiasa jadikan kita orang yang menang. Jadi sebab tu itu pengajaran yang ketiga daripada surah Al-Fil. Kemudian yang keempat, ingat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang keempat, ingat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kita masih lagi berada pada ayat yang ketiga. Pada ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah hantar burung ababil kepada tentera-tentera Abraha. Baik. Apa yang dibawa oleh tentera ababil? Burung-burung ababil membawa batu yang disebutkan oleh ulama, batu tersebut direndam dahulu di dalam neraka, kemudian mereka bawa dan batu-batu itu dilepaskan di atas tentera-tentera bergajah. Tapi tentera bergajah mati kena batu-batu tersebut. Tapi yang Allah ajaibnya, Allah jadikan burung yang bawa batu tu terbakar tak? Tak terbakar. Pelik tak? Pelik. Jadi peristiwa ini, fenomena ini mengingatkan kita pada siapa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, saya kasih hadiah. Pada kekuasaan Allah. Macam mana? Pada kekuasaan Allah. Ibrahim. Baik. Ibrahim alaihissalam. Okey. Ibrahim dibakar. Betul. Baik. Ramai yang jawab kan, hadiah tak jadi. Dalam bagi hadiah ramai pula jawab kan. Ingat ada seorang je. Jadi hadiah makan malam di rumah masing-masing. Baik. Jadi peristiwa burung ababil yang bawa batu daripada neraka tetapi tidak menghancurkan dia, mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ingat tak? Kita dulu kecil-kecil kan, belajar kat sekolah dulu. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud kerana Nabi Ibrahim seru pada Raja Namrud, berimanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia dibakar. Tapi Nabi Ibrahim hancur tak dalam kebakaran tersebut? Nabi Ibrahim tidak hancur. Bahkan ada doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam waktu Nabi Ibrahim kena bakar. Apa doa tu? Disebutkan dalam Quran. Nabi Ibrahim kata, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ila akhir ayat. Apa kata Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim kena bakar? Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah bumi Mekah ini, Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, kau jadikanlah bumi Mekah ini bumi yang aman damai, tidak diganggu oleh orang lain, bumi yang tidak diserang, tidak berlakunya peperangan. Man amana minhum billah warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim minta pada Allah supaya jadikan Mekah ini aman damai. Kemudian yang keduanya, Nabi Ibrahim minta warzuq ahlahu minas samarat, dan kau berikanlah kepada penduduk-penduduknya daripada rezeki tumbuh-tumbuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi Ibrahim minta dua benda pada Allah. Kepada penduduk-penduduk Mekah, Nabi Ibrahim minta pertamanya aman dan yang keduanya makmur. Pertama aman, keduanya makmur. Baik. Jadinya hasil berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, selepas mana 2,500 tahun, selepas mana
kalau kita tengok balik garis masa daripada tentera Abraha itu hancur, sampailah kita tengok balik, patah balik sampai zaman Nabi Ibrahim, tempohnya lebih kurang 2,500 tahun. Selepas 2,500 tahun, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan, menerima doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam itulah sampai sekarang bumi Mekah menjadi berkat, aman damai, tidak ada peperangan. Kalau kita pergi pun kita rasa tak nak balik. Sebab apa? Sebab rasa seronok, rasa tenang beribadah duduk dalam bumi Mekah. Kemudian bumi Mekah juga Allah jadikan, Allah takdirkan pada penduduk-penduduk dia ni orang senang. Sebab tu kalau kita pergi Saudi, tengok majoriti orang-orang Arab sana, dia bukan orang susah. Yang susah-susah tu kita tengok datang daripada Bangladesh, datang daripada Pakistan. Kalau Arab-Arab yang sana duduk sana, memang kaya. Dia banyak harta mereka. Dan inilah dia kita kata berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, apa kaitan dengan berkat doa Nabi Ibrahim tadi? Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, kalau kita baca dalam suratul Baqarah, memang ada diceritakan berkenaan dengan Nabi Ibrahim dan juga burung. Pernah satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim minta pada Allah, ya Allah, aku nak minta agar kau tunjukkan pada aku kekuasaan kau. Kemudian Allah tanya pada Nabi Ibrahim, kau tak percaya pada aku ke? Nabi Ibrahim kata, bukan, aku bukan tak percaya pada engkau ya Allah, cuma aku nak mengukuhkan keimanan aku. Maka pada waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ada burung yang datang berhampiran dengan Nabi Ibrahim. Allah matikan burung tersebut. Selepas mana Allah matikan, di hadapan Nabi Ibrahim sendiri Allah hidupkan balik burung itu. Dan selepas pada itulah Nabi Ibrahim ni antara Nabi yang rapat dengan burung. Baik, jadi kalau kita tanya, apa kaitan cerita burung tadi dengan Nabi Ibrahim dan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi? Kaitannya adalah, kalau kita tanya kenapa Allah datangkan burung daripada cerita ababil ini, adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan balik pada kaum Quraisy, siapa yang bagi kamu berkat, siapa yang bagi kamu rasa senang, rasa aman, rasa damai duduk dalam Mekah? Siapa? Allah sengaja bawa datang cerita ababil, cerita berkenaan dengan burung. Allah tak mention nama Nabi Ibrahim secara jelas. Perasan tak? Dalam surah Al-Fil tidak disebut nama Nabi Ibrahim. Tapi kenapa? Macam mana kita boleh kaitkan dengan Nabi Ibrahim? Kerana melalui ayat ketiga ini, Allah bawa cerita tentang burung. Allah nak suruh orang Quraisy ingat balik, burung inilah yang pernah rapat dengan Nabi Ibrahim. Kemudian burung juga, melalui burung ini juga kalau kamu tengok, burung ini bawa batu daripada neraka, tapi burung ini tak mati. Juga dia mengingatkan kita pada Nabi Ibrahim. Maka oleh kerana tu Allah nak tegur pada masyarakat Arab yang rosak pada waktu tu. Allah nak kata, kamu mengaku kamu ikut Ibrahim. Kamu mengaku Ibrahim ini sebagai ikutan kamu. Tapi kenapa kamu tak buat apa yang Ibrahim buat? Itu soalan Allah pada masyarakat Arab jahiliyah pada waktu tu. Ibrahim, kamu tahu Ibrahim ini orang yang baik. Kamu tahu Ibrahim ini mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah Ibrahim sembah berhala? Tidak. Ibrahim tak sembah berhala. Bahkan kamu tahu cerita berkenaan dengan Ibrahim, waktu Ibrahim muda, dia pernah hancurkan berhala yang dibina oleh bapa dia sendiri. Tapi akhirnya kenapa kamu masyarakat Arab jahiliyah, akhirnya kamu mengaku ikut Ibrahim, kamu mengaku Ibrahim itu baik, kamu tahu cerita berkenaan dengan Ibrahim, tapi akhirnya kenapa kamu yang sembah berhala? Itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ini. Allah sengaja kaitkan balasan itu berkenaan dengan burung. Sedangkan boleh je Allah Subhanahu Wa Taala nak siksa masyarakat Arab, boleh je Allah Subhanahu Wa Taala nak siksa tentera Abraha direct daripada langit. Boleh sangat. Contoh macam cerita Nabi Lut, cerita kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka dengan Allah datangkan balasan daripada langit menghancurkan semua kaum Sodom. Boleh Allah nak buat macam tu. Jadi kenapa Allah datangkan burung adalah kerana sengaja Allah nak suruh masyarakat Arab jahiliyah pada waktu tu ingat balik jasa Ibrahim. Ingat balik jasa Ibrahim. Kerana doa Ibrahim tadilah. Kerana Ibrahim pernah doa jadikan Mekah ini bumi yang berkat, bumi yang aman, bumi yang makmur. Kenapa kamu semua lupa jasa Ibrahim pada kamu? Kamu semua akhirnya membelakangi apa yang Ibrahim buat. Kamu kata Ibrahim baik, tapi kamu tak ikut pun benda baik yang Ibrahim buat. Kamu tahu Ibrahim tak pernah sembah berhala, tapi kenapa kamu sembah Ibrahim? Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala sengaja datangkan, Allah jadikan burung itu sebagai perantara
nak supaya nak suruh masyarakat Arab pada waktu itu kembali sedar hakikat penciptaan kamu adalah bukan untuk mensyirikkan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh semua masyarakat Arab kembali menyembah Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu pengajaran yang keempat. Kemudian pengajaran yang kelima, lagi 5 minit berbaki masa. Tak apalah, kita pergi laju-laju, ada lagi 2 lagi, sikit lagi. Baik, pengajaran yang kelima, image visual, kisah dari Al-Quran amat jelas dan menyentuh perasaan. Image visual daripada Al-Quran amat jelas dan menyentuh perasaan. Baik, kita tengok pada ayat yang kelima. Ayat kelima, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada kita akhirnya keseluruhan tentera-tentera Abraha, Allah jadikan mereka ini ka'asfin, seperti mana daun asaf yang jatuh ke tanah yang dimakan ulat. Baik, hebatnya penceritaan Quran, bila mana Allah boleh ceritakan sesuatu pada kita, dia datang dalam bentuk satu ayat saja, tapi kita boleh imagine macam mana yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada tentera Abraha. Baik, kita baca balik ayat 5. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah jadikan mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat. Kita boleh imagine, kita boleh bayangkan macam mana rupa daun yang dimakan ulat. Dia akan jadi berlubang sana, berlubang sini, berlubang sana, berlubang sini. Kemudian daun, bila mana dah dimakan ulat, dah berlubang sana, berlubang sini, akhirnya dia akan gugur. Betul tak? Dia akan gugur. Bila mana dah gugur, jatuh, dia akan kering. Betul tak? Bila mana dah kering, adakah manusia peduli dengan daun-daun kering yang sudah gugur tu? Tak peduli. Manusia akan pijak hancur dia. Betul tak? Jadi begitulah hebatnya gambaran Al-Quran. Allah nak gambarkan macam mana hancurnya tentera Abraha pada waktu itu. Disebutkan oleh para ulama, batu yang menghentam mereka itu, batunya itu sehingga menembus tubuh badan mereka, dan selepas mana tembus, tubuh badan mereka menjadi berlubang-lubang. Setelah mana berlubang-lubang, akhirnya semuanya mati kekeringan, sampailah manusia tidak peduli langsung berkenaan dengan mereka. Jadi itulah dia hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Allah cerita tentang daun, tapi kita boleh bayang macam mana hancurnya tentera Abraha pada waktu itu. Jadi sebab tu kita kata tadi, image visual, kisah daripada Al-Quran, dia sentiasa datang dalam keadaan yang amat-amat jelas. Kita boleh bayang. Sebab tu antara i'jazul Quran, antara kehebatan ataupun kemukjizatan Al-Quran, Allah mampu datangkan suatu ayat, Allah tak cerita pun. Allah boleh je cerita dalam Quran. Tentera-tentera Abraha ni badannya berlubang-lubang, kemudiannya dia akhirnya mati kekeringan. Allah tak datangkan cerita macam tu. Sebab tu kita kata sastranya Al-Quran, Allah datangkan dalam bentuk suatu term berkenaan dengan daun saja. Kita boleh faham melalui daun itu, begitulah cara macam mana matinya tentera-tentera Abraha. Jadi sebab tu dan kalau kita tanya lagi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata, bagaimana kita boleh tahu cerita ini secara jelas, seolah-olah kita nampak depan mata berlaku benda tu. Cuba tengok balik ayat pertama daripada surah Al-Fil. Allah guna perkataan alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah tak kata alam ta'lam. Dalam bahasa Arab, perkataan alam tara, tidakkah kamu melihat? Allah nak bagi tahu pada Nabi, tidakkah kamu melihat? Tapi kalau dalam bahasa Arab, perkataan mengetahui, sepatutnya mengetahui, alam ta'lam. Tapi kenapa Allah kata Allah guna alam tara? Tidakkah kamu melihat? Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita semua biar sampai baca Quran ini nampak azab-azab yang Allah beri pada orang-orang yang jahat ini, biar sampai nampak depan mata. Bila mana benda tu nampak depan mata, barulah kita ni selalu akan ambil pengajaran. Contoh paling mudah, kita nampak orang accident depan mata kan. Kita nampak orang accident. Kita nampak orang accident, kereta terbalik, tayar empat-empat ke atas. Barulah waktu tu kita akan belajar. Kita belajar, okey, bawa kereta kena pelan-pelan. Betul tak? Baru kita akan ambil ibrah. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita baca surah Al-Fil ini supaya biar sampai nampak jelas visual, image, message yang nak disampaikan dalam surah ni. Barulah kalau kamu dah nampak dengan jelas, baru kamu boleh ambil pengajaran daripada surah ni. Jadi itu yang kelima.
Kemudian yang keenam, yang terakhir, laluan kerasulan. Yang terakhir adalah laluan kerasulan. Baik. Ulama-ulama berbeza pandangan berkenaan dengan kisah terjadinya Abrahah ini, tentera Abrahah. Ada yang berpandangan selepas mana tentera Abrahah itu telah dihancurkan oleh Allah, 4 ke 5 bulan selepas itu maka lahirlah Nabi SAW. Sebab tu tahun Nabi lahir disebutkan dengan tahun gajah. Sebab tahun tu terjadinya peristiwa tentera bergajah itu semua dibunuh, semua mati, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada pandangan yang sebutkan dia selama 2 tahun dan ada pandangan yang sebut selama 4 tahun. Berbeza pandangan tu, cuma yang pandangan paling tepat adalah Nabi SAW lahir selepas tempoh 4 ke 5 bulan selepas terjadinya peristiwa tersebut. Baik. Soalan, agak-agak kenapa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan peristiwa Abrahah ini akhirnya membawa nama baik kepada Quraisy? Kalau kita baca sikit lah, saya minta maaf kita ambil masa sikit untuk kita habiskan. Kalau kita baca sirah, selepas mana hancurnya tentera Abrahah ini, akhirnya nama baik masyarakat Arab Quraisy dekat Mekah, mereka jadi baik, jadi popular seluruh tanah Arab. Sama ada di Syam, sama ada di Yaman, semua orang menyebut-nyebut tentang masyarakat Arab Quraisy. Mereka sampai kata, jangan kamu berani-berani nak pergi serang tentera Arab Quraisy. Jangan berani-berani nak pergi serang Mekah. Sebab apa? Sebab Tuhan menjaga mereka. Sampai-sampai tahap macam tu, dia jadi viral satu seluruh tanah Arab. Macam mana geng-geng Mekah ni boleh hancurkan tentera Quraisy, tentera Abrahah yang begitu ramai, yang begitu kuat. Macam mana mereka boleh hancur? Mereka ni, nama mereka pada waktu tu jadi sangat-sangat baik. Agak-agak kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebegitu? Agak-agak kenapa? Jawapannya adalah kerana itulah dia laluan kerasulan Nabi SAW. Sebab tu kalau kita baca sirah Nabi, Nabi ini dalam keadaan keturunan Nabi, keturunan yang baik-baik semua. Keturunan yang memang paling famous dalam masyarakat Arab di Mekah. Kabilah-kabilah Arab di Mekah ada ramai. Cuma yang paling famous adalah masyarakat Arab Quraisy, kabilah Quraisy. Quraisy ini adalah bangsa yang paling macam keturunan raja lah lebih kurang. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan laluan kelahiran Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat baik. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala juga datangkan Nabi dalam tempoh selepas mana beberapa bulan terjadinya peristiwa Abrahah itu? Kenapa? Adalah kerana selepas mana terjadinya peristiwa Abrahah, nama masyarakat Arab dah mula famous, mula popular. Akhirnya dalam tempoh 40 tahun lebih kurang selepas terjadinya peristiwa tu, dalam tempoh itulah masyarakat Arab mula jadi orang yang jahat. Mereka mula berbangga dengan populariti, mula bangga, mereka rasa mereka hebat, orang lain takkan kacau dia orang. Mereka rasa mereka lah orang yang terbaik, mereka rasa mereka kaya. Akhirnya sebab itulah terjadinya penzinaan, terjadinya kerja membunuh anak perempuan, kemudiannya melakukan tawaf di keliling Kaabah secara telanjang, banyak kerosakan yang berlaku, dan akhirnya sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki balik nama baik Arab Quraisy. Sebab tu kita kata tadi laluan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan Nabi ini datang dalam keadaan yang sangat-sangat diperlukan. Masyarakat Arab Quraisy itu Allah dah angkat nama dia orang, tapi mereka sendiri yang memburukkan nama mereka balik. Maka oleh sebab tu Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali perbaiki nama masyarakat Arab Quraisy. Jadi sebab itulah selepas mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Nabi bawa kembali kemuliaan dalam Islam. Kemudian Nabi bangunkan balik peradaban, kemudiannya kembalikan balik tamadun dan nama baik masyarakat Arab pada waktu itu, dan sampai sekaranglah kita merasai nikmatnya Islam itu hasil daripada kerja kuat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah beberapa pengajaran yang kita boleh ambil dan belajar daripada surah Al-Fil ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di antara manusia yang hatinya tidak pernah dipesongkan dengan dunia sebagaimana Abrahah. Jadi muslim-muslimat rahmati Allah, belajarlah, banyak benda kita boleh belajar daripada surah Al-Fil ini.